Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuzul Salihah binti Zulkifli bersama dengan Cikgu Muhammad Amsyar bin Azman iaitu guru akademik biasa daripada Sekolah Kebangsaan Matang Gerudu. Okey, apa khabar Cikgu? Cikgu respon Cikgu. Apa dia? Respon apa khabar? Baik. Ha. Okey, jadi hari ni adanya saya kat sini, saya nak menemu buat cikgu lah tentang perkembangan fizikal, kognitif dan sosial emosi murid-murid cikgu di sekolah rendah. Okey, jadi saya terus pergi kepada soalan yang pertama. Okey, boleh cikgu kongsikan tentang perkembangan fizikal anak murid cikgu seperti kemahiran motor halus dan motor kasar. Contohnya macam murid-murid cikgu menulis ke, berlari ke, melompat ke, macam mana murid pada umur yang cikgu ajar tu melalui perkembangan kemahiran motor halus mereka. Dan seterusnya, adakah terdapat perubahan yang ketara antara murid lelaki dan murid perempuan? Okey, untuk soalan yang pertama itu perkembangan fizikal murid dapat dilihat dari segi kemahiran motor halus ataupun psikomotor, terutamanya sewaktu mereka mengendalikan alat tulis. Macam tu motor halus. Kalau motor kasar macam mereka buat aktiviti berlari ke, melompat ke ataupun apa-apa saja. Kita tengok dengan teori perkembangan anak desa, dia kata ada 5 peringkat, iaitu peringkat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Kiranya kalau peringkat pertama tu 0 hingga 1 tahun, lepas tu peringkat kedua 1 hingga 2 tahun. Kanak-kanak dekat sekolah rendah ni biasanya mereka menunjukkan perbezaan lah. Kalau macam lelaki kan mereka lebih aktif. Lepas tu kalau perempuan dia lebih suka bersama dengan rakan-rakan dia lah, buat kerja apa semua. Lepas tu Oh, dari jadi segi kemahiran psikomotor, saya dapat lihat secara jujurnya budak-budak sekarang ada sesetengah murid dia pegang pensel pun salah. Kalau kita pegang betul. pensel cara betul hadap dada kita, tapi ada yang murid dia pun pegang pensel hadap ke arah berlawanan dada. Jadi dia tulisan dia jadi buruk. Dan ada juga budak murid sampai darjah 6 pun tak tahu tulis lagi. Kadang huruf A dia tak tahu beza, ataupun yang paling mudah penyakit dyslexia, dia tak dapat bezakan huruf B dengan D. Tapi kalau tak apa yang pengalaman saya ajak, budak perempuan tulisan dia sebenarnya lebih kemas berbanding lelaki. Lelaki dia asal siap saja. Itu je. Betul-betul. Jadi berdasarkan saya, jadi saya ambil dalam bidang kanak-kanak. Jadi sebagai guru kanak-kanak di masa akan datang, jadi kita ni boleh bentukkan kemahiran motor halus waktu kanak-kanak lagi. Contohnya macam nak kembangkan kemahiran motor halus, guru prasekolah ni kami akan ulidoh ke, atau buat benda-benda, tapi kami tak pegang pensel dulu. Kami akan gunakan otot-otot kecil mereka untuk kembangkan kemahiran motor halus. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan yang kedua. Jadi adakah murid-murid cikgu ni mempunyai sebarang cabaran atau pencapaian yang ketara dalam perkembangan fizikal seperti pertumbuhan fizikal atau kebolehan sukan? Contohnya macam mana perkembangan fizikal antara murid lelaki cikgu dengan murid perempuan cikgu? Macam dekat sekolah saya, mereka buat percampuran pelajar yang pandai, lepas tu dengan pelajar lemah. Macam dulu dia ikut kelas. Kalau kelas tu budak pandai, semua budak pandai. Tapi kalau macam sekolah saya, dia pun campur. Ada yang pandai, ada yang pelajar yang lemah. Jadi kalau macam tu dia macam ada sikit kesukaran lah untuk kita nak buat pengajaran tu. Tapi sekarang kita akan ada pengajaran terbeza. Jadi kita dalam satu kelas tu, kita budak yang pandai, kita akan bagi latihan lain. Kalau budak yang lemah, macam budak pemulihan, macam kelas saya pun, walaupun dia darjah 4, dia masih lagi dekat kelas pemulihan. Dia tak tahu tulis. Pengalaman saya bagi nota
1 jam dia dapat tulis 2 baris je. Maksudnya dalam Hmm. 10 patah perkataan macam tu. Lepas tu kalau dari segi perkembangan tu depa berbezalah sebabnya depa pun berasal daripada keluarga yang berbeza. Mak ayah depa mungkin ada yang mak ayah yang macam tu kan. Lepas tu kadang-kadang juga macam ada murid kelas saya ada yang aktif sukan, ada yang tak mau sukan. Lepas tu ada yang murid yang aktif dan ada juga murid yang pasif. Tapi bagi saya semua murid-murid mesti akan ada kelebihan dia. Dia berbalik kepada cikgu tu, dia pandai ke tak untuk mencungkil bakat murid tu sendiri. Jadi kalau macam yang cikgu cakap, ada yang pelajar yang macam tak pasif dalam sukan. Jadi apa peranan yang cikgu lakukan untuk kanak-kanak tu berkembang dari segi fizikal mereka? Kita tanyalah dia suka sukan apa. Kebiasaannya macam budak-budak lelaki, mereka suka main bola. Tapi ada, mereka contohlah, budak yang tak pandai main bola, main dengan budak yang pandai main bola. Budak yang pandai main bola akan marah dekat budak yang tak pandai main bola. Kenapa tak pandai macam ni? Jadi mereka akan rasa perasaan rendah diri lah. Jadi sebagai seorang cikgu, kita kena asingkan lah. Budak yang tak pandai main bola, kita kelompokkan dalam satu tempat. Kemudian mereka main dengan kelompok mereka. Lama-lama bila mereka dah ada keyakinan diri, jadi mereka boleh nak bersama-sama lah dengan kawan mereka dan mereka ada keyakinan diri untuk bermain dengan budak yang pandai main bola. Okey, seterusnya soalan yang ketiga, bagaimana prestasi murid-murid cikgu dalam pelajaran di sekolah, terutamanya dalam subjek macam yang cikgu mengajar ke, macam yang cikgu tengok berdasarkan matematik dan bahasa mereka dalam kelas. Adakah mereka ni cepat atau lambat dalam memahami sesuatu konsep baru yang diajar oleh cikgu? Okey, macam saya cakap tadi, kelas saya kan dia ada, sekolah saya kan dia pelbagai tahap dalam satu kelas kan. Jadi untuk membandingkan tu saya rasa tak relevan. Tapi bagi saya, budak-budak zaman sekarang mereka tak nak dah kita tulis dekat whiteboard. Kalau kita tulis panjang-panjang pun mereka bukan nak sangat tulis pun. Jadi kita kena buat aktiviti ataupun macam sekolah saya dia terkenal dengan RBL, Research Based Learning ataupun Project Based Learning. Tapi yang paling senang Project Based Learning lah. Kita contoh macam saya ajak sejarah. Saya suruh mereka buat gunakan bahan-bahan terpakai untuk buat zaman prasejarah. Kiranya mereka buatlah. Kalau macam orang tu mereka guna plastic. Lepas tu kalau nak baca kan zaman dulu kan duduk tepi laut kan. Jadi mereka gunakan yang watercolor dia cat warna biru. Jadi secara tak langsung dia pakai ingat apa yang akan ada dalam zaman prasejarah. Dia macam sains juga. Saya ajak sains. Kalau macam eksperimen paling terkenal dalam sekolah rendah, mereka buat tanam pokok kacang hijau lah. Walaupun benda tu nampak je mudah, tapi sebenarnya kalau mereka tak ada ilmu, mereka tak boleh buat pun. Sebabnya dalam eksperimen tanam biji kacang hijau tu, kita dapat tahu fungsi proses fotosintesis, lepas tu kepentingan tumbuh-tumbuhan dia nak air kan. Kalau tak ada air macam mana nak hidup? Menjawab tak soalan? Jawab. Jadi apa yang saya boleh merangkumi apa yang cikgu cakap sebentar tadi, maksudnya cikgu nak cakap murid-murid ni dapat memahami konsep baru dengan cepat melalui pembelajaran berasaskan permainan ataupun berasaskan bukan pembelajaran secara formal. Ya, betul. Jadi saya fahamlah. Jadi pelajar ni memang suka bermain dan mereka kurang gemar jika pembelajaran tu secara formal saja. Okey, jadi seterusnya soalan, adakah murid-murid cikgu suka melibatkan diri dalam aktiviti yang melibatkan pemikiran kritis seperti menyelesaikan masalah atau membuat keputusan? Dan bagaimana mereka biasanya menghadapi cabaran kognitif atau selesaikan masalah yang diberikan oleh cikgu di dalam kelas? Okey, kalau untuk soalan ni macam saya cakap, kita boleh buat research based learning, RBL. Tapi RBL ni sebenarnya tak semua cikgu pun nak buat research based learning. Research based learning maksudnya apabila kita ajar satu subtopik, kita dapat kesan subtopik ni susah, murid susah nak ingat. Jadi kita kena buat satu research based learning. Contohlah macam saya juga ajak moral. Kan sekarang isu perkauman. Betul. Tapi kita tak tahu nak menyelesaikan macam mana sebab budak-budak pun tak biasa lalui. Jadi kita minta budak-budak moral tu pergi keluar, kita cari pergi ke jiran taman perumahan dia, cuba temu bual jiran yang berlainan kaum dan bangsa dengan dia. Jadi kita boleh minta pendapat, secara tak langsung murid tu pun dapat belajar sesuatu dan dapat meningkatkan keyakinan diri. Oh, faham.
Okey, jadi soalan seterusnya, bagaimana tahap keupayaan murid-murid cikgu dalam memberi perhatian atau fokus dalam tugasan sekolah atau aktiviti lain? Adakah mereka mudah terganggu atau sekejap je mereka tumpukan perhatian kepada cikgu, lepas tu dia jadi dah macam tak fokus? Okey, macam sekolah rendah. Kita memang boleh bagi nota dekat papan putih, tapi kita kalau bagi nota banyak-banyak, depa tak nak buat pun. Jadi lepas tu depa main-main dengan kawan-kawan depa, kacau orang. Jadi kita kena pandai ambil hati lah. Contohnya, saya pernah buat, saya kata siapa dapat siap awal, orang orang 1, 2, 3 dapat siap awal, saya bagi hadiah pensel ke apa. Jadi depa akan menghargai dan depa akan, tapi betul, kalau saya bagi hadiah, depa akan buat dengan lebih cepat dan sangat cepat berbanding saya tak nak bagi apa-apa yang depa buat tak tahu, macam tu je. Lepas tu Hmm. kalau dalam kelas juga kita tak bolehlah nak kita saja cakap, kita nak buat aktiviti berkumpulan. Dia selari dengan PAK 21 yang mana budak-budak pun kena, bukan berpusatkan guru dah, dia berpusatkan murid. Guru ni sebagai mentor saja. Lepas tu kita kena buat aktiviti kumpulan sebabnya depa lebih cenderung untuk berbincang bersama mereka. Kadang-kadang kan kita boleh bagi isu ataupun masalah yang ada dekat sekeliling mereka saja. Contohnya, saya bagi contoh kalau sains. Macam mana kita nak jimatkan tenaga elektrik tapi malam kita nak buka lampu. Jadi mereka fikirlah. Lepas tu mereka kata dekat rumah mereka, mak ayah mereka pasang solar. Jadi saya cakaplah, solar pun salah satu bentuk tenaga yang ada dekat dunia ni. Jadi kita boleh semua alternatif kepada elektrik. Okey, jadi berdasarkan penerangan cikgu lah kan, bagi cikgu antara murid lelaki atau murid perempuan yang lebih mudah hilang fokus dalam kelas? Lelaki. Perempuan depa kalau macam buat kerja kan depa telitilah berbanding dengan perempuan, lelaki. Okey. Lelaki dia asal siap saja, lepas tu kadang-kadang kan dia buat dah siap dia. Kadang dia garis apa tak garis. Satu lagi Oh, kalau dalam jawapan kan ada kena garis-garis kan. hmm, Lelaki dia garis pakai tangan saja, perempuan tangan. dia pakai pembaris. Mari, okey, okey. Okey, jadi soalan yang seterusnya, bagaimana perbezaan antara murid lelaki dengan murid perempuan ni berinteraksi dengan rakan-rakan mereka dalam kelas? Antara murid lelaki dengan murid perempuan ni, yang mana yang lebih cenderung untuk bekerjasama dan yang mana yang lebih suka bekerja secara individu? Okey, secara jujurnya budak perempuan depa lebih cenderung untuk ada puak-puak depa sendiri. Walaupun daripada dia darjah 4 kan, saya darjah 4. Depa dah ada BFF depa berbanding lelaki. Lelaki dia kawan je semua, tak kisah lelaki ke perempuan. Kalau depa gaduh pun gaduh sekejap. Kalau perempuan lama, kadang dia tak mau tegur Walaupun kawan-kawan. sekolah rendah ya? Walaupun dia sekolah rendah, dia perempuan dah ada benda tu. Tapi kalau lelaki dia tak kisah pun walaupun dia gaduh sekejap. Nanti dalam sejam dua dia baik balik. Lepas tu kalau untuk bekerjasama ni saya rasa perempuan. Saya pernah agihkan kumpulan. Lelaki dia buat tak kisah je, dia minta perempuan yang lead benda tu, perbincangan Oh, tu. Jadi lelaki dia buat tak kisah je. oh faham, faham. Okey, jadi yang seterusnya, adakah murid-murid cikgu ni menunjukkan sebarang emosi tertentu dalam situasi sosial? Macam ada tak macam mana perbezaan antara murid lelaki cikgu dengan murid perempuan cikgu? Bagaimana emosi mereka? Yang mana yang lebih mudah rasa terganggu dengan emosi? Contohnya macam mudah marah ke, cemas ke atau malu? Dan seterusnya, bagaimana cikgu mengendalikan emosi murid-murid cikgu? Okey, kalau macam mudah marah perempuan, cemas pun perempuan, malu pun perempuan. Sebab lelaki macam saya cakap tadi, dia tak kisah pun. Kalau macam saya denda dia kan, contohlah saya tak denda lama pun, saya kata siapa yang tak siap kerja sekolah berdiri. Lelaki dia relax je, dia bangun je dulu, dia tak kisah pun. Saya kata kenapa tak siap kerja sekolah, tak sempat lah. Tapi kalau perempuan dia macam jawab, dia macam terdunduk, malu lah. Kita pun tak boleh nak aibkan murid kita. Jadi Betul. kalau macam satu lagi kan, kalau buat kerja kumpulan kan kita akan kena campur lelaki dengan perempuan. Bila lelaki dalam kumpulan, kadang-kadang dia biar je perempuan buat. Lelaki tu dia buat tak tahu je. Tapi bila dalam kerja kumpulan yang memerlukan juga untuk lelaki, bila tak siap, perempuan akan bising kan. Kat budak-budak lelaki, kenapa tak buat lagi ni? Kenapa tak tahu ke cikgu nak hari ni? Jadi macam mana uh,
cikgu kawal emosi mereka supaya sebab jadi melalui pengajaran saya kadang-kadang pelajar ni kita tak boleh bermain emosi sangat sebab kadang-kadang walaupun luaran nampak macam tu tapi dalaman kita tak tahu yang dia bermain emosi ataupun mental. Jadi macam mana cikgu mengatasi masalah tu daripada terus berlalu di masa akan datang? Kalau saya tanya dulu macam budak lelaki tak siap kerja, saya tanya dia kenapa tak siap. Lepas tu saya bila dia cakap alasan tu biasalah kadang-kadang tak buat, terlupa. Jadi kita nasihatkanlah, kita kata kamu Hmm. kena ada semangat, ada rasa tanggungjawab sebab bila orang bagi kerja tu kena buat sama-sama kumpulan lah. Maksudnya takkan dia seorang saja nak susah. Kita kena main dengan psikologi dia. Tapi bukanlah bagi dia mental, kita bagi dia rasa bersalah sikit. Lepas tu dah lama Oh. nanti dia akan buat. Sebab budak-budak ni bagi saya depa perlukan satu perhatian dan kita kena main dengan hati depa. Bila depa dah kita dapat tackle hati depa, kita boleh je nak kawal depa. Kadang-kadang Hmm. kalau bila budak tu dia tak suka kat satu cikgu tu, dia akan tunjuk reaksi secara terus dekat kita. Dan kita pun perasan dia ni tak suka aku macam tu. Betul-betul. Hmm. Okey, jadi yang seterusnya bagaimana macam kita tahu ada yang pelajar dia malu untuk bersosial. Jadi macam mana sebagai cikgu mampu menyelesaikan masalah tu dengan bagaimana kanak-kanak tu mampu menyelesaikan masalah sendiri atau kanak-kanak yang ada masalah interaksi sosial tu memerlukan bantuan kita. Okey, sebagai seorang guru kelas, kita kena pasti murid tu dia pasif ataupun aktif. Kalau murid yang aktif, kita letak belakang pun tak apa. Tapi kalau murid yang pasif, kita letak belakang, itu menjadi satu masalah kat kita. Dia tak nak buat kerja kita dan dia tak nak bersosial dengan orang lain. Dekat kelas saya ada je seorang dua yang jenis pasif. Jadi saya letak kat depan. Lepas tu bila ada sesi perbincangan, kita akan minta dia. Lepas tu kalau dalam kumpulan, memanglah kumpulan dia dikelilingi dengan lelaki, perempuan yang bagi saya dia pun ada macam extrovert. Tapi bila dia tu introvert, kita minta introvert tu yang cakap untuk bentangkan. Jadi lama kelamaan dia punya rasa malu, rasa macam dia tak berani nak cakap, dia akan ada keyakinan. Tapi sebagai seorang guru, kita tetap kena bagi peluang dan ruang untuk murid tu mencuba. Kita tak boleh pilih kasih. Faham. Okey, jadi yang seterusnya bagaimana murid-murid cikgu ni menunjukkan perasaan empati atau keprihatinan terhadap orang lain? Adakah mereka ni murid-murid cikgu ni mudah memahami perasaan orang lain? Antara yang lelaki dengan perempuan ni yang mana yang lebih menunjukkan rasa empati atau prihatin? Macam tu. Bagi saya, dua-dua sama, lelaki dengan perempuan. Sama-sama dekat cikgu mereka. Saya pernah je uji saja je. Kadang-kadang saya tak buat duit hari ni. Lepas tu ada yang bagi roti, ada yang bagi duit. Tapi saya kata saya melawak je. Tapi kalau dalam kawan-kawan mereka sedih apa, perempuan dia akan lebih pujuk kawan dia sebab kawan dia nangis kan. Jadi perempuan akan pujuk. Kalau lelaki kawan dia nangis, dia bagi tahu kat saya, dia cikgu dia nangis. Siapa buat? Dia kawan ni buat. Lepas tu okey je. Tapi kalau perempuan lah, bagi saya dia akan nampak rasa empati ataupun dia lebih prihatin dengan isu ataupun masalah dekat sekeliling dia. Faham. Jadi kita dah sampai ke perakhiran. Jadi saya nak tanya cikgu pasal keseluruhan lah kan soalan. Jadi pada pendapat cikgu, adakah terdapat antara tiga aspek ni, fizikal, kognitif dan sosial emosi ni, kita perlu diberi perhatian khusus untuk membantu proses pembelajaran murid-murid sekarang ni di sekolah. Adakah perkembangan aspek dari ketiga-tiga tu penting untuk murid-murid sekarang? Ya, sangat penting sebabnya bagi saya tiga-tiga aspek itu dia memainkan peranan dan dia akan menentukan keadaan murid tu dalam kelas. Bila salah satu aspek yang macam tu yang kemahiran motor ke fizikal tu ada masalah, jadi dia akan memberikan kesan waktu pembelajaran lah. Contohnya macam dia tak boleh tulis ke ataupun apa-apa saja macam kita kena asingkan murid tu. Kan sekarang PAK 21, kalau meja tu satu kumpulan ada 5 orang contohnya. Kita kena tetapkan yang pandai, yang lemah, yang sederhana dalam satu kumpulan. Jadi mereka secara tak langsung kalau kita buat kumpulan pun, mereka akan pastikan kumpulan mereka menang. Jadi yang pelajar yang sederhana ke yang lemah pun, mereka akan berusaha untuk memenangkan. Sebabnya kita bila main dengan budak sekolah rendah ni, kita kena
bagi mereka satu ganjaran. Tapi bukanlah duit, maksudnya kita bagi hadiah pensel ke, sebab Ya. budak-budak sekolah rendah sangat mudah untuk menghargai apa yang kita bagi. Okey, jadi itu sajalah yang saya nak minta pendapat daripada cikgu. Jadi terima kasih banyak-banyak sebab luangkan masa saya dan jadi saya baru tahu sebab saya pun belajar dalam bidang psikologi. Jadi saya dah tahulah perbezaan macam mana murid lelaki dan murid perempuan ni di sekolah sekarang. Jadi Ah, terima kasih cikgu. sama. Okey. Okay.